kita kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد.
قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang telah dikarang kitab ini oleh Haji Abdullah bin Abdul Mubin Asy-Syafi'i. Kita sambung lagi pada bab membicarakan mengenai bab yang ke-8, membicarakan mengenai balasan orang yang mengabaikan zakat. Muka surat berapa? 33. Perenggan yang kedua. Sabda je lagi berkenaan akibat daripada keengganan menunaikan zakat. Betul? Betul Muka surat 33, perenggan yang kedua. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berkenaan akibat daripada keengganan menunaikan zakat. Nabi kata, barang siapa memiliki nisab sedangkan dia tidak memberi zakat, akan datang pada hari kiamat kepadanya beberapa ekor ular. Dua matanya ular itu seperti api yang menyala dan giginya daripada besi. Lalu ular itu menggigit daripada belakangnya dan berkata, berikan kepada kami tanganmu yang bakhil itu. Maka orang yang enggan memberi zakat itu lari, yang mana ular itu akan menurutnya ke mana sahaja. Akhirnya digigitnya tangan orang itu dengan giginya, kemudian menelannya. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala jadikannya seperti keadaan asalnya, dan begitulah seterusnya sehingga hari kiamat. Di hadapan Tuhannya ia diarahkan masuk ke dalam neraka. Lalu masuklah ia ke dalam neraka bersama ular tersebut. Nabi SAW memberikan lagi peringatan kepada kita tentang golongan orang yang enggan menunaikan zakat. Nabi kata, barang siapa memiliki nisab. Maksud memiliki nisab ni mak, yang sampai, dia kan ada dua syarat tu, haul, nisab. Sampai haul, sampai tahun, cukup tahun. Kemudian nisab ni cukup perkiraan. Bila sampai haul, sampai tahun, cukup tahun, setahun. Kemudian sampai nisab, sampai bilangan dia. Ada bilangan 85 gram, ada bilangan 800 gram. Itu kalau simpan emas. Begitu juga kambing, lembu, itu ternakan. Kemudian pendapatan. Jadi pendapatan itu pula, zakat pendapatan macam-macam kalau kita lihat. Kemudian zakat perak, itu kalau sampai nisab, sampai perkiraan dia. Jadi semua perkara-perkara yang berhubung dengan zakat tersebut, bila sampai saja perkiraan dia, maka wajib zakat. Nabi kata bila sampai saja nisab tadi, dia tidak memberi zakat, maka hari kiamat nanti akan datang pada hari kiamat kepadanya beberapa ekor ular. Maksud hari kiamat ni mak, bukan hari kiamat besok. Ni masuk hari kiamat ni alam barzah ni. Ni alam barzah. Ni ketika dia berada dalam alam barzah. Alam kubur. Besok dalam alam barzah, alam kubur,
akan datang padanya beberapa ekor ular, yang mana keadaan ular tu Nabi SAW gambarkan kepada kita, mempunyai dua mata, yang mana matanya itu menyala seperti nyalaan api, terlalu kemerah-merahan mata ular tersebut. Lalu gigi ular tadi daripada besi, sangat mengerikan, tajam. Lalu ketika itu ular itu menggigit daripada belakangnya, lalu berkata, berikan kepada kami tanganmu yang bakhil itu. Maka orang tadi yang enggan memberi zakat lari daripada ular tadi, dan ular tadi pun mengikuti lelaki tersebut ke mana sahaja dia pergi. Sampailah satu ketika lelaki tadi digigit dan ditelankan ular tadi. Kemudian selepas daripada itu Allah SWT jadikan semula lelaki tadi sebagaimana sedia kala, dan dijadikan lagi semula keadaan tadi, yang mana ular itu terus mengejar lelaki tadi, dan sampai satu ketika ular tadi menggigit dan ular tadi menelan. Kemudian sampailah Allah SWT jadikan semula lelaki tadi seperti sedia kala. Sampai bila, mak? Sampailah hari kiamat. Itu baru betul. Sampailah hari kiamat. Itu keadaan orang yang enggan membayar zakat, lalu barzahnya itu ataupun alam kuburnya tadi, Allah datangkan beberapa ekor ular, yang mana ular tadi akan datang mengejar dia, menggigit dan menelan. Ini keadaan orang yang enggan membayar zakat. Sampailah besok di akhirat pula, di hadapan Allah SWT, Allah SWT campakkan lelaki tadi ke dalam neraka Allah SWT. Na'uzubillah. Itu sebabnya dalam bab harta ni, mak, kena peka. Jangan sampai kita terlepas pandang, kerana terlalu banyak bab harta yang bersangkut paut dengan zakat. Zakat pendapatan, zakat emas pakai, zakat emas simpan, zakat perak. Itu semua kena tengok balik. Kalau abah pula, abah ada ternakan, mungkin kambing, sampai tak berapa ekor. Dia ada kiraan hisap dia tadi, berapa ekor kambing, baru dikeluarkan satu ekor. Kemudian ada lembu. Kemudian pula tanam-tanaman. Bagaimana tanam-tanaman yang dikenakan zakat. Itu semua kena dilihat supaya jangan sampai kita terlepas pandang. Sekarang ni pula ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni, mak, di antara zakat pendapatan tersebut, saya apa ni panggil? Diberitahu dalam kursus hari apa? Hari ni Sabtu. Hari ni Sabtu, Jumaat, Khamis, Rabu. Hari Rabu saya ikut satu kursus dengan pejabat zakat, Lembaga Zakat Selangor. Sebab mereka lantik saya wakil amil zakat Selangor. Jadi mak abah boleh bayar zakat dengan saya. Sah. Halal punya. Bukan underground. Jadi mereka lampirkan, mak, zakat pendapatan tu, sampaikan kategori zakat pendapatan yang dimasukkan dalam tu, mak, iaitu mas kahwin. Mas kahwin tu, mas kahwin tu pun dimasukkan dalam zakat pendapatan. Tapi bukan kira mas kahwin tu semata-mata. Dia akan kira dalam masa setahun tu, kategori-kategori tadi tu ada lebih kurang dalam 20 kategori. Untuk masukkan dalam zakat pendapatan. Jadi tahun tu katalah mak kahwin tahun tu ada mas kahwin. Jadi mas kahwin itu pun masuk zakat pendapatan untuk tahun tu. Sampai tahap macam tu. Ada 20 kategori, mak, bukan hanya pendapatan. Rumah sewa lain lagi. Rumah yang dijual lain lagi. KWSP tu memang kita tahu dah. Tabung haji dah selesai. Sebab tabung haji diselesaikan zakat oleh pihak tabung haji sendiri. Dia tak ada masalah. Jadi benda-benda ni kena lihat, supaya jangan sampai kita terlepas pandang. Dalam hadis yang lain berkenaan balasan orang yang tidak menunaikan zakat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, tiada seorang pun yang memiliki nisab daripada ternakan kambing, lembu dan unta, sedangkan dia tidak memberi zakatnya, melainkan semuanya akan datang pada hari kiamat dengan bertanduk daripada api neraka. Kemudian ditanduknya orang yang tidak memberi zakat itu hinggalah terjunam ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'uzubillah. Nabi kata lagi, kalau katalah orang buat ternakan,
Ternakan kambing, ternakan lembu, ternakan unta, dalam keadaan dia tidak membayar zakat. Sampai nisab, dia tak bayar zakat mak. Lalu besok di akhirat Allah SWT bangkitkan lelaki tadi dalam keadaan dikelilingi oleh binatang-binatang ternakan dia tadi. Dan ketika itu Allah jadikan tanduk pada binatang ternakan tadi, yang mana tanduk itu daripada api neraka. Lalu binatang ternakan itu akan tanduk dia, ditanduk-tanduk sampailah lelaki tersebut jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ini keadaan. Orang yang mempunyai harta ataupun kena benda-benda ataupun perkara-perkara sesuatu yang diwajibkan zakat, cukup syaratnya tetapi tidak menunaikan zakat, maka ketika itu Allah Ta'ala akan campakkan ataupun datangkan kepelbagaian perkara-perkara yang menakutkan di akhirat nanti. Na'udzubillah bizalik. Sebab zakat ni mak di antara ibadah awal. Zakat adalah di antara ibadah awal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Ketika tu bermula pertikaian di antara Habil dan Qabil mak. Dia rasa tak puas hati. Kan ketika tu mereka dah mula naik remaja. Habil, Qabil. Dan setiap anak Nabi Allah Adam tadi dilahir dalam keadaan berpasang-pasangan. Habil ni mak, dia punya adik dia perempuan. Habil laki, adik kembar dia tu perempuan. Qabil pula adik perempuan, adik kembarnya perempuan juga, tapi dalam keadaan tak berapa cantik. Hingga akhirnya sampai satu ketika remaja mereka tu mula keinginan terhadap perempuan tadi. Allah letakkan perasaan tersebut bila sampai masa. Lalu ketika tu Qabil dah mula datang dan Habil ni datang menemui Nabi Allah Adam AS memberitahu, mengutarakan keinginan dia untuk berkahwin, untuk berpasang-pasangan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya berkahwin bersilang. Bersilang. Qabil kahwin dengan adik Habil. Habil kahwin dengan kembar Qabil. Cuma Qabil ni dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, kenapa? Kerana kalau dia kahwin dengan adik Habil tu tak cantik sebagaimana adik dia sendiri. Jadi akhirnya pertikaian dan rasa tak puas hati tersebut, Allah SWT syariatkan zakat. Itu punca dia. Bila disyariatkan zakat tadi, ketika tu mak Habil dia memelihara ataupun menternak kambing, menternak kibas. Yang Qabil pula dia menanam tanaman, sayur-sayuran. Jadi ketika tu mereka pun datangkan, dipersembahkan setiap tanaman daripada Qabil, ternakan daripada Habil. Yang si Habil pula mak, dia datangkan kibas yang paling terbaik, yang paling besar, yang paling disayang. Berbeza dengan Habil, dengan sifat cemburu dia, tak puas hati dan sebagainya. Tanaman yang dipersembahkan untuk dijadikan zakat di hadapan Allah SWT tadi, tanaman yang paling busuk, tanaman yang paling buruk mak dibagi. Sehingga akhirnya tanaman tadi ditolak oleh Allah SWT dan zakat daripada Habil tadi diterima. Dan akhirnya kibas daripada Habil tadi diangkat oleh Allah SWT naik ke langit dan dipelihara di dalam syurga. Selama mana mak? 40 tahun. 40 tahun dipelihara dalam syurga. Setelah 40 tahun itulah Allah SWT perintahkan semula kepada Jibril AS bawa turun ke dunia untuk menggantikan Nabi Allah Ismail AS ketika Allah SWT mensyariatkan Nabi Allah Ibrahim supaya menyembelih Nabi Allah Ismail. Itu peristiwa dia. Nanti waktu disembelih, potong tak lepas, potong tak lepas, potong tak lepas. Sampaikan Nabi Allah Ismail bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau sembelih aku tak disembelih-sembelih? Nabi Allah Ibrahim kata, macam mana aku ni dah cuba banyak kali dah, tapi tak lepas-lepas, tak lut-lut kalau bahasa kita tu. Ketika itulah sampai 3 kali mak Nabi Allah Ibrahim cuba sembelih Nabi Allah Ismail tak lepas-lepas. Ketika itulah Allah perintahkan Jibril AS turun membawa kibas tadi.
Ketika tu usia kibas tadi dah 40 tahun duduk dalam syurga. Dan ketika itulah Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ibrahim dan digantikan Nabi Allah Ibrahim tadi, Nabi Allah Ismail tadi dengan kibas tersebut. Ini bagaimana sejarah awal peristiwa zakat daripada anak Nabi Allah Adam AS, Habil dan Qabil. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perbezaan nasib orang yang tidak memberi zakat dan menunaikannya dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang yang telah tertulis namanya di pintu syurga, engkau telah dihalang memasukinya kerana enggan menunaikan zakat. Sekalipun telah tertulis namanya di pintu syurga, kalau katalah sewaktu berada di atas dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tetap dia dihalang untuk memasuki syurga disebabkan tidak membayar zakat. Kenapa mak? Kerana membayar zakat itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam, maka wajib kita tunaikan. Dan istilah rukun Islam ini dia tak ada 5 tolak 1 tinggal 4. Berapa rukun Islam? Berapa? Berapa mak? 5. Masya Allah, hebat. Rukun iman 6. Betul? Oh, yakin. Jadi 5 rukun Islam tadi. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, melaksanakan solat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. 5 mak. 1 tak buat, habis semua sekali. Dia tak ada istilah 1 tak buat tinggal 4. 5 tolak 1, 4. Itu matematik kita. Tapi matematik Islam, matematik yang disyariatkan oleh Allah SWT, 1 tidak dibuat, habis. Roboh. Itu sebab disebutkan sebagai tiang. Rukun itu sebagai perumpamaan seperti tiang. 1 tiang patah, tercabut, runtuhlah semua sekali bangunan tadi. Kita ada 4 tiang utama ni mak. 4 tiang utama ni kalau 1 dipatahkan, maka habis. Pernah saya datang mak, satu masjid. Masjid tu tak boleh digunakan. Dewan masjid tu tak boleh digunakan. Ditutup semua sekali, dipagar. Jadi kalau orang datang solat pun dia duduk dekat kaki 5 solat dekat situ. Kenapa mak? Mendapati bahawa tiang tu ada crack, ada retak. Retak mak, belum patah lagi, retak. 1 tiang itu didapati dalam keadaan retak, maka dewan solat itu ditutup kerana ditakuti takut membahayakan. Itulah keadaan perumpamaan Nabi SAW kepada kita tentang rukun, terutamanya rukun Islam dan rukun iman. Bila habis saja. Itu sebab Nabi SAW sebut kat sini, beza di antara orang yang menunaikan zakat dengan orang yang tidak menunaikan zakat, apabila namanya sekalipun telah tertulis di pintu syurga untuk menjadi penghuni syurga, tapi disebabkan dia tidak membayar zakat, tetap dia terhalang daripada memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ni dia. Ni yang perlu kita tahu. Bukan satu perkara yang kecil-kecil. Dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kata, barang siapa memberi zakat hartanya yang sempurna, ditulis gelaran baginya di langit yang pertama Karim, iaitu yang mulia. Di langit yang kedua Jawad, yang baik hati. Di langit yang ketiga Muti'un, yang taat. Muti'un, muti'un. Di langit yang keempat Bar, yang berbudi. Di langit yang kelima Maqbul, yang diterima. Di langit yang keenam Mahfuz, yang terjaga, yang terpelihara, yang dijaga. Dan langit yang ketujuh Maghfur Zunubuh, yang diampunkan dosa. Maghfur Zunubuh,
yang diampunkan dosa manakala barang siapa yang tidak memberi zakat hartanya digelarkannya di langit yang pertama bakhil, iaitu yang kedekut. Di langit yang kedua laghi, iaitu lalai, lara. Bahasa kita panggil lara, laghi, lalai. Kemudian di langit yang ketiga malik, yang bermakna memiliki. Memiliki dekat sini bukan memiliki dengan makna milik. Memiliki dekat sini dengan makna kedekut. Dia dapat, dia rasa dia punya. Itu maksud milik kat situ. Sedangkan kita ni tak ada benda yang kita punya. Maksud milik kat sini dengan makna dia memiliki. Memiliki sesuatu yang bukan dia punya. Yang di langit yang keempat muqtani, dengan makna yang jadi kaya. Di langit yang kelima asi, yang derhaka. Di langit yang keenam manzul barakah, dicabutkan keberkatan, telah tidak dijaga hartanya sama ada di darat ataupun di laut. Dan di langit yang ketujuh matrud, yang diusir dan solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut lagi bagi orang yang membayar zakat ni mak, bila ke mana dia bayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelaran kepada orang tersebut bagi setiap lapisan langit tersebut. Allah jadikan langit ada 7 lapisan langit. Maka bagi orang yang bayar zakat ni mak, setiap lapisan tersebut akan diberikan panggilan gelaran. Gelaran yang pertama karim. Karim dengan makna mulia. Cuba bayangkan mak, karim ni nama Allah. Karim ni daripada salah satu asma Allah yang 99, karim. Cuba bayangkan asma Allah tu diberikan kepada kita ataupun kepada orang yang membayar zakat tu. Allahu Akbar, hebatnya. Cuba bayangkan mak, panggilan sultan tu dianugerahkan kepada kita. Allahu Akbar. Sedangkan nama ni nama Allah. Kemudian dianugerahkan kepada kita. Allah, betapa Allah besarkan golongan orang yang membayar zakat. Di langit yang kedua dipanggil Jawad, yang baik hati. Masya Allah. Ni panggilan-panggilan ni bukan panggilan-panggilan biasa ni mak. Panggilan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bayar zakat tadi. Cuba bayangkan satu hari kita pergi ke istana mak. Istana negara tu. Adalah pertemuan kita dengan Agung. Dengan Pemaisuri Agung tu. Tiba-tiba Pemaisuri tu panggil kita. Masya Allah, Tuan Haji baik hati. Tuan Haji yang baik hati. Apa perasaan abang? Pemaisuri Agung tu panggil abah. Mak masa tu dekat sebelah abah, macam mana perasaan? Rasa-rasa balik bah, tidur mana? Tidur dalam ke tidur luar? Abah masa tu memang tak tidur dah. Tidur luar pun tidur luar lah. Yang penting Pemaisuri panggil haji yang baik hati. Ni Allah mak. Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi nama gelaran tersebut pada kita. InsyaAllah, tak hebat. Kemudian ada langit yang ketiga. Langit yang ketiga muti'un, yang taat. Maknanya dia tiba. Kenapa gelaran-gelaran ni semua dibagi mak? Dengan jawad, dengan taat. Kemudian langit yang keempat bar, yang berbudi. Di langit yang kelima makbul, yang diterima. Langit yang keenam mahfuz, yang terpelihara. Langit yang ketujuh maghfur zunubah, iaitu yang diampunkan dosa. Kenapa benda ni diberi mak? Gelaran-gelaran yang sangat hebat ni diberikan kepada orang yang membayar zakat ini. Allah berikan gelaran ini disebut oleh para ulama kerana orang ini telah berjaya berhadapan dengan penyakit dengan permasalahan nafsu. Sebab bukan satu perkara yang mudah mak. Bukan satu benda yang mudah. Kita nak lawan nafsu kita. Nak lawan nafsu dalam bab harta, itu memang sangat-sangat susah. Sebab Allah Ta'ala dah sebut secara jelas dalam suratul Ma'arij. Allah Ta'ala sebut, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin. Sesungguhnya manusia ni mak, Allah jadikan dalam keadaan tergopoh-gapah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni Allah jadikan sifat dia tergopoh-gapah. Itu sebabnya Nabi Allah Adam AS
ketika Allah SWT perintahkan kepada malaikat cabut nyawa. Apa mak nama dia? Malaikat Israel. Kalau dalam kalangan manusia yang gedebe ni apa bah? Set Samsing jahat jahat tu tak sedap sangat, bukan tak sedap, kasar sangat, macam Samsing lah. Samsing tu lembut sikit. Kalau kalangan manusia yang keras, Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah jadikan manusia yang keras. Sayyidina Umar tu keras. Kalau daripada kalangan Nabi Allah Musa alaihissalam, daripada kalangan malaikat yang keras mak. Keras ni dengan makna termasuk degil, berani, keras hati, keras kepala, besar kepala, tapi baik. Kalau kalangan malaikat apa? Iaitu malaikat Israel. Malaikat Israel ni keras tak keras dia, sampaikan waktu Allah SWT perintahkan malaikat pertama Jibril sendiri untuk turun ke bumi, ambil tanah daripada bumi untuk dijadikan Nabi Allah Adam AS. Jibril turun. Waktu Jibril turun tu mak, bumi ketika itu, tanah yang ada di atas bumi ni, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wabillahi watallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, aku takkan benarkan kau Jibril mengambil sebahagian daripadaku untuk dijadikan Adam AS. Tak, dia kata. Haram, dia kata. Aku tak izinkan. Lalu Allah SWT perintahkan malaikat yang lain, yang kedua. Datang turun mak, yang perkara yang sama berlaku. Bumi ketika itu, tanah bersumpah, takkan aku benarkan ambil daripada bahagian pun untuk jadikan Adam AS. Tak, dia kata. Sampailah Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israel. Jadi malaikat Israel tu, dia turun mak, tanah tadi bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi, dia kata. Lalu malaikat Israel kata apa bah? Malaikat Israel kata apa? Ini aku turun dengan arahan Allah. Kau bersumpah ke, kau tak bersumpah ke, aku ambil. Dia ambil. Dia ambil, dia bawa naik ke langit. Kerasnya hati dia. Jibril tak ada. Jibril berkata sumpah je tadi, turun naik ke atas, bagi tahu Allah Ta'ala, tak apa. Suruh malaikat lain. Tak tergamak dia nak ambil bila melihat tanah tadi ataupun bumi tadi dalam keadaan bersumpah. Begitu juga malaikat Israel juga mak. Bila tika mana Allah SWT selesai menjadikan Nabi Allah Adam AS, jasad tadi dah selesai. Lalu roh ketika itu berputar-putar selama 200 tahun mak. Riwayat menyebut 200 tahun berputar-putar. 3 kali Allah SWT perintahkan kepada roh supaya masuk dalam jasad. 3 kali. Tapi roh tak masuk juga. Ini manusia. Degil. Ini sifat manusia. Daripada awal lagi Allah Ta'ala dah gambarkan manusia itu bersifat degil. Jadi siapa yang masuk? Allah perintahkan kepada Israel. Israel pun tangkap roh tadi dan dimasukkan ke dalam jasad daripada kepala. Berapa lama bah? 200 tahun. Dimasuk. Masuk. Tu kata tu malaikat Israel tu dia jenis keras, dan akhirnya Allah lantik malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Itu yang pada peringkat awal malaikat Israel kata apa? Wahai Allah, aku tak nak. Aku tak nak terima kerana aku takut nanti besok kalau manusia dan makhlukmu wahai Allah, mereka menyalahkan aku kerana mencabut nyawa mereka. Lalu Allah SWT kata, wahai Israel, usah engkau risau. Aku berjanji pada engkau wahai Israel bahawa setiap kali engkau mencabut nyawa mereka, mereka tidak akan mencari engkau, tetapi aku jadikan sebab untuk mereka memandang sebab semata-mata. Itu yang bila mati mak, ada tak orang datang? Haji, kenapa dia mati? Malaikat Israel cabut nyawa dia ke? Tak. Kan bila kita datang ziarah orang meninggal mak, ataupun kita dengar satu-satu peristiwa musibah meninggal ni, kita akan tanya, sakit apa? Kenapa dia meninggal? Kan? Ada tak pernah mak kita tanya, bila Israel cabut nyawa dia? Israel ke yang cabut nyawa dia? Dah, kita tak tanya. Sebab itu dah memang janji Allah. Allah akan jadikan sebab
untuk ditutup, sehinggakan makhluk terutamanya manusia tidak mengingati siapa yang mencabut nyawa, tetapi tertumpu kepada sebab semata-mata. Ni. Jadi waktu nak masukkan roh tadi tu mak, Israel ambil roh tadi, dimasukkan roh tadi dalam jasad Nabi Allah Adam AS. Waktu dah dimasuk mak, mula sampai daripada mata, masuk sampai ke mata, mata mula terbuka. Allah sendiri gambarkan peristiwa ni. Mata tadi mula pandang ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Berkeliaran mata Nabi Allah Adam AS tadi. Kemudian dimasukkan lagi roh tadi. Diteruskan masuk sampailah ke hidung, sampai ke mulut. Ketika itu Nabi Allah Adam AS bersin mak. Inilah ibadah ataupun ilmu pertama yang diajar oleh Allah SWT kepada manusia. Nabi Allah Adam AS bila dia bersin saja, Allah ajar kepada Nabi Allah Adam supaya menyebut kalimah yang pertama dan menjawab kepada bersin tadi dengan sebut Alhamdulillah. Lalu Allah SWT sendiri menjawab Yarhamkallah. Ini mak ilmu yang pertama. Dan zikir yang pertama diajar oleh Allah SWT kepada Nabi Allah Adam AS. Masuk lagi roh tadi, masuk sampailah ke dada. Dada mula bergerak mak. Jantung, paru-paru, kemudian ditolak lagi sampailah ke pinggang. Sampai saja ke pinggang ketika tu Nabi Allah Adam dah mula menolak. Dia menolak tangan dia nak bangun mak. Sehingga kan Allah SWT menyapa Nabi Allah Adam AS, sabar wahai Adam, belum masa untuk kau bangkit, kau bangun. Jadi ulama sebut daripada peristiwa itulah menggambarkan manusia ini sifat tergopoh gapah. Ni disebut innal insana khuliqa halu'a. Memang sifat manusia. Tergopoh gapah dalam menghukum, tergopoh gapah dalam mengadili, tergopoh gapah dalam persepsi, tergopoh gapah dalam tindakan, tergopoh gapah, semua tergopoh gapah. Ini sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila Allah datangkan kesusahan, kepayahan, keperitan, jazu'a. Dia mudah sangat putus asa. Allah datangkan kesusahan, mudah putus asa. Cuba bayangkan mak, 40 tahun dia berjalan. Coba 40 tahun berjalan. Tiba-tiba satu hari kaki dia sakit. Termasuk dalam grup WhatsApp go out. Kena daftar dalam grup go out. Bila daftar dalam grup go out mak, 2 minggu tak berjalan. Tak boleh berjalan, tak boleh bangun, sakit, berdenyut malam, tak boleh tidur. Pergi sengse, pergi klinik, pergi hospital, tak elok-elok. Dah masuk daripada sehari, masuk ke seminggu, daripada seminggu dah masuk sebulan. Tak elok-elok lagi mak. Lalu kawan-kawan sahabat handai datang ziarah. Sebab tak nampak dia dekat surau. Lalu datang ziarah, dia pun dalam keadaan terduduk sedih. Macam mana Ji? Okey ke tak? Betul tak mak? Kan? 40 tahun jalan mak. Tiba 2 minggu, sebulan sakit tak berjalan mak. Tak ada apa dah. Mati je lah. Tunggu mati je. Ni mak. Baru Allah bagi tak berjalan sebulan. Mudah sangat putus asa. Itu yang besar, yang kecil mak. Tu bayangkan hidup dia 40 tahun, 50 tahun mak. Tiba-tiba bangun pagi hari tu dah hujung-hujung tu. Buang airnya dah tak berapa lawas, keluar tandas. Kenapa bang? Jangan bising. Sekejap. Cuba bayangkan mak. Ni sifat manusia ni. Allah gambarkan. Iza masahu syarru jazu. Mudah sangat putus asa. Wa iza masahul khairu manu'a. Ni yang kita bincang. Dan apabila Allah berikan kebaikan, manu'a. Kedekut.
Wa iza masahul khairu manu'a, dan apabila Allah Taala bagi kebaikan, kesenangan, kemewahan harta, maka manu'a bermakna kedekut. Masya-Allah. Itu sebabnya jangan sesekali minta kaya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kaya. Kawan-kawan pergi haji, kita minta doa. Jangan lupa Syekh, minta doa dengan Allah depan Kaabah, minta Allah bagikan anak kaya. Mak, sebelum kita hari ni minta kaya ni bah, kan kita nak minta kaya ni, sebelum kita minta kaya, ayat kita tu dah terlebih dahulu Allah tulis dalam Quran, kata-kata tu telah diguna pakai terlebih dahulu oleh Qarun. Tu bayang mak, kisah Qarun tu mak. Bagaimana Nabi Allah Musa AS, Qarun ni diceritakan dia sepupu. Ada riwayat kata sepupu Nabi Allah Musa. Ada yang kata anak buah Nabi Allah Musa, Qarun ni. Dan dia ni orang alim. Dia ni pemegang kitab ataupun pembaca kitab Nabi Allah Musa AS. Allah berikan mukanya, muka yang handsome, muka yang tampan, suara yang sedap. Bila tika mana dia baca kitab Nabi Allah Musa ni mak, semua orang akan tertarik bacaan dia. Sangat-sangat sedap suara Qarun ni. Dan satu sifat yang Allah lakar sendiri tuan, mak ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, iaitu dia mempunyai sifat pemurah. Cuma waktu tu dia susah. Sangat-sangat susah. Tapi sesusah-susah Qarun, tetap dia mempunyai sifat pemurah. Sampai satu hari nak cerita murah tak murah dia mak, Nabi Allah Musa bertemu dengan seorang lelaki yang bawa sebuku roti. Dia bawa sebuku roti. Bila dia tanya, wahai lelaki, kau dapat mana sebuku roti? Aku dapat daripada Qarun. Waktu tu Qarun tengah susah. Jadi Nabi Allah Musa dalam perjalanan nak ke rumah Qarun tadi, jumpa lelaki, tanya, dapat mana sebuku roti? Aku dapat daripada Qarun. Nabi Allah Musa pun terus berjalan. Meneruskan perjalanan pergi ke rumah Qarun. Sampai dekat rumah Qarun mak, dia tanya, aku jumpa seorang lelaki tadi pegang roti, sebuku roti. Dia datang daripada rumah kau, wahai Qarun, kau dah makan belum? Tak, aku belum makan. Hari ni ada makanan tak? Tak ada. Habis kau bagi orang sebuku roti, dia kata itu memang rezeki. Sampai tahap macam tu hebatnya Qarun waktu dia susah. Pemurahnya Qarun. Sampaikan Nabi Allah Musa ketika tu sangat-sangat senang sifat ketaatan yang telah ditunjukkan oleh Qarun. Lalu Qarun pun minta, wahai Musa, boleh tak aku minta pada engkau supaya kau doa pada Allah SWT supaya Allah bagi aku kaya. Supaya nanti bila aku kaya, harta tu makin banyak aku boleh agihkan kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan. Mak pernah dengar ayat ni mak? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar ayat ni? Masya Allah mak. Kan setiap kali orang minta kaya kan itulah alasan dia. Minta tolong minta doakan saya kaya. Kalau saya kaya nanti besok saya boleh bagi bayar zakat. Kemudian dengan harta yang banyak boleh saya kongsikan kepada orang susah. Mak pernah dengar kan lagu Kalau Aku Kaya tu? Ketawa pun. Kan? Lagu Kalau Aku Kaya tu kan? Habis tak jalan-jalan semua nak diturap. Kan? Pagi-pagi dia pergi nasi lemak mak dia. Tapi berapa ramai anak kaya jaga mak. Betul tak realiti dia? Ramai tak orang kaya? Ramai. Tapi berapa banyak jalan lubang? Tak ada pun turap. Berapa ramai orang kaya yang mak dia duduk kat rumah. Yang paling terbaru ni pula mak, berita paling terbaru dalam minggu ni ataupun minggu lepas kalau tak silap saya. Dia jaga mak dia tak puas hati dengan mak dia kerana mak dia banyak kerenah mak. Dia bunuh mak dia, dicampak dalam semak. Itu campak dalam semak, bunuh campak dalam semak. Yang dia tinggalkan dekat tengah jalan. Yang dia konon-konon, mak jom kita pergi jalan. Sekali rupa-rupanya dia hantar mak dia kat rumah orang tu. Cuba bayangkan mak. Seorang sahabat saya bagi tahu mak dekat Hulu Langat tu ada satu rumah orang tua. Yang mana rumah orang tua tu mak, yang duduk kat situ semua VVIP. Anak VVIP. Yang bayar sebulan 10,000, 20,000. Cuba bayangkan sedih tak sedih mak. Ni yang dikatakan, ya Allah berikan aku kaya. Kalau aku kaya nanti besok boleh aku bayar zakat. Kalau aku kaya besok
aku boleh dermakan kepada orang susah harta-harta aku tadi. Doa tu mak telah diguna pakai oleh Qarun satu ketika dahulu. Sebabnya jangan mudah-mudah nak minta kaya. Nabi ajar kita supaya minta cukup. Minta cukup. Ya Allah berikan kecukupan yang kau redai. Takut-takut kalau cukup Allah tak reda pun kita takut juga. Cukup Allah reda. Ini yang disebut wa iza massahul khairu manu'a, dan apabila Allah berikan dia kesenangan, kemewahan, manu'a, dia kedekut. Illal musallin, kecuali orang yang solat. Bila dia solat saja mak, maka sifat yang pertama tadi tergopoh gapah tak ada. Kemudian sifat yang kedua putus asa tak ada. Lepas tu kemudian orang yang solat ni mak, dia tak ada sifat, dia menghilangkan sifat yang ketiga, kedekut tadi pun tak ada. Habis kalau dia solat mak, ni soalan pula, persoalan dia. Soalan dia kalau dia solat, tapi dia tergopoh apa? Dia solat, tapi dia putus asa. Dia solat, tapi dia masih lagi kedekut. Macam mana tu bah? Saya biasa, saya berkawan dengan Haji ni dah 30 tahun. Kami solat bersama-sama dekat masjid. Tapi selama 30 tahun itulah kami ngeteh, tak pernah pun dia bayar teh. Macam mana mak? Lepas tu mak pula pun tanya, Ustaz macam mana Ustaz? Saya ni tiap-tiap hari 5 waktu pergi masjid dengan suami saya. Tapi kenal saya dengan suami saya, dia ni kedekut. Habis solat dia macam mana? Sedangkan Allah Ta'ala sebut illal musallin. Ulama sebut setidak-tidaknya ada dua perkara mak. Yang pertama sekali yang membuatkan solat dia itu tak memberikan kebaikan pada diri dia dan tidak merubah segala sifat yang sepatut ada pada diri seorang hamba tadi, tak beri perubahan tadi. Ada manu'a, ada halu'a, ada jazu'a. 3 sifat tu tetap ada. Ulama sebut setidak-tidaknya ada 2. 2 sebab. Sebab yang pertama, dia solat dalam keadaan tidak berpandukan kepada ilmu pengetahuan. Solatnya itu dalam keadaan hanya semata-mata ikutan. Dia tak tahu mana perkara-perkara yang bersangkut paut dengan solat tadi mak. Dia tak tahu rukun solat. Dia tak tahu perkara syarat sah solat. Dia tak tahu perkara yang menjadi wajib solat, makruh solat, makruh, perkara-perkara makruh dalam solat, perkara-perkara harus dalam solat, perkara-perkara yang membatalkan solat. Dia hanya solat semata-mata solat ataupun dipanggil solat ikut-ikutan. Lalu akhirnya solat tadi tidak memberikan impak kebaikan ataupun pembentukan kepribadian sebagai seorang Muslim yang sebenar. Sedangkan solat ni adalah pembinaan kepribadian. Allah syariatkan solat bertujuan selain daripada nak menunjukkan, menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah, di situ juga pembinaan sifat kepribadian sebagai seorang Muslim. Untuk menghilangkan sifat-sifat tadi, sifat tergopoh gapah, sifat putus asa, sifat kedekut, semuanya itu Allah Ta'ala nak hilangkan dengan solat tadi. Supaya lahir dan terbinanya sifat seorang hamba sebagai seorang Muslim. Jadi kalau benda tu tak berlaku, pembinaan tadi tak berlaku, puncanya yang pertama dia solat dalam keadaan jahil. Yang kedua mak, ikhlas. Solat dalam keadaan tidak ikhlas. Kenapa dia solat? Dia solat sebab isteri dia suami dia bebel, bangun solat, apa dia tu, macam-macam. Saya pergi satu masjid mak, cerita bab solat. Saya pelik kenapa orang lelaki hari tu ketawa terdekah-dekah. Orang lelaki ni jarang dia dengar kuliah berdekah dia ketawa mak. Tapi hari tu dia berdekah-dekah. Saya rasa macam betul saya punya sangkaan. Saya rasa.
Mak tahu saya kata apa? Saya kata, mak, saya datangkan contoh solat yang tidak ikhlas. Contohnya apa, mak? Contoh, dia pergi solat, dia balik kerja pukul 6.30, kemudian dia siap-siap, mandi semua, kemudian dia terus pergi masjid. Dia pergi masjid, solat maghrib. Lepas tu, alang-alang tunggu isyak, dia dengar kuliah, sampailah isyak. Lepas isyak, dia terus siap-siap pergi ngeteh dan ngambing dengan kawan dia. Jadi yang sebenarnya mak, bukan dia nak pergi solat maghrib dengan solat isyak. Dia nak pergi ngeteh. Sebab kalau dia keluar lepas isyak, pukul 9 dia keluar, rasa-rasa lepas tak, bah? Macam mana pengalaman abah? Rasa-rasa kalau keluar lepas isyak, siap-siap pakai seluar, kan, pakai baju, kan, start motor, mak lepaskan tak? Pintu dah kunci. Terbahak-bahak jemaah hari tu, pak. Saya kata macam betul je dekat sini. Tersipu-sipu masing abah masa tu. Cuba bayangkan, mak, ikhlas tak ikhlas solat dia? Tak ikhlas. Cuba bayangkan, benda ni berlaku, mak, dalam masyarakat. Kerana ni, kerana tu. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ. Allah perintah pada kita supaya ikhlas. Buat kerana Allah. Bila buat sesuatu bukan kerana Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan bertanggungjawab. Bila Allah tidak bertanggungjawab atas perbuatan tadi, maka perbuatan tadi yang paling kita takut, sekalipun nampak ibadah, tetapi dia menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah dan kehancuran diri kita. Na'udzubillah. Ini dia, mak. Itu sebabnya solat itu pun penting. Ini kenapa Allah Ta'ala datangkan sifat-sifat ni. Kenapa? Sifat-sifat baik ni bukan satu benda yang, ataupun gelaran ini bukan gelaran biasa. Disebabkan lelaki tadi ataupun pembayar zakat tadi dapat melepasi daripada sifat manu'ah. Dekat situ tadi. Ya Allah Ta'ala sebut orang bila diberikan harta, diberikan kemewahan, kesenangan, dia kedekut. Lalu ketika itu dia dapat mendepani sifat kedekut tadi mengikut cara dan aturan garis pandu yang telah dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya Allah berikan gelaran yang hebat kepada golongan ini. Manakala barang siapa yang tidak memberi zakat hartanya, digelarkan di langit yang pertama bakhil, kedekut, langit yang kedua lalai, larak, langit yang ketiga malik yang memiliki, langit yang keempat muqtani yang tidak yang jadi kaya, langit yang kelima asi derhaka, langit yang keenam manzul barakah dicabut keberkatan, tidak dijaga hartanya sama ada di darat ataupun di laut. Dan langit yang ketujuh matrud yang diusir. Semua nama-nama buruk Allah berikan gelaran kepada orang yang tidak membayar zakat. Ni gelaran bukan semata-mata gelaran. Kalau gelaran semata-mata tak apa, ni gelaran daripada Allah. Dan Allah gambarkan, menunjukkan gelaran itu di sebaliknya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Cuba bayangkan kalau di langit saja Allah gelar sedemikian. Ni kita datangkan contoh, mak, peristiwa yang berlaku kepada Azazil. Siapa Azazil? Iblis. Sebelum dipanggil Iblis, mak, dipanggil Azazil. Azazil ni orang hebat. Dia daripada kalangan jin. Asalnya penghuni dunia. Allah perintahkan kepada malaikat turun ke bumi ketika itu untuk hancurkan seluruh penghuni dunia. Kerana mereka ketika itu menduduki dunia dalam keadaan maksiat yang melampau. Dan akhirnya Allah perintah malaikat turun hancurkan mereka. Lalu dalam keadaan jin yang dikuasai oleh golongan yang sangat menghancurkan dunia ataupun pertumpahan darah, kehancuran ketika tu, mak, ada golongan lagi yang masih lagi menyembah Allah. Namanya Azazil. Jadi Azazil ni Allah perintah supaya mengetuai malaikat untuk menghancurkan golongan tadi. Jadi dihancurkan.
dibunuh. Mana yang sempat dia lari, 2 tempat Allah kata jangan usik. Yang pertama Bukit Bukau dan yang kedua lautan. 2 tempat ni kalau golongan jin tadi lari jangan usik. Itu sebabnya masih lagi ada peninggalan saki-baki jin daripada peristiwa tersebut yang mana sempat lari ke Bukit Bukau dan juga lautan. Itu sebab 2 tempat ni tempat dia mak. Kalau masuk Bukit Bukau hati-hati. Kalau orang tua-tua kita dulu kata apa mak? Tok nenek cucu tumpanglah lalu. Kalau lelaki pula tok nenek cucu nak tumpang kencing. Salah kencing dia besar lah. Kan? Kena ludah. Macam-macam lah cerita dulu-dulu. Ni dia. Jadi akhirnya selesai peristiwa tersebut, Allah SWT angkat Azazil naik ke langit. Dengan naik ke langit tadi mak, hebat tak hebat Azazil kalau dilihat pada ilmunya, maka tidak ada makhluk Allah sealim Azazil tadi. Kalau dilihat pada ilmu dia. Kalau dilihat pada amalnya pula, hebat tak hebat Azazil ni sampaikan tidak ada satu ruang yang berada di bumi dan tidak ada satu ruang pun yang ada di langit menjadi bekas tempat sujudnya Azazil. Tidak ada satu ruang pun yang di bumi mak dan juga di langit yang mana ruang tersebut menjadi bekas kepada tempat sujudnya Azazil. Masya Allah. Mak, kita berapa banyak ruang kita sujud? Kan? Azazil ni asalnya daripada jin. Asal daripada golongan jin. Cuba bayangkan mak. Kita pun duduk kat sini berapa tahun dah? 3 tahun ada? 2 tahun? 2 tahun bah duduk sini? 2 tahun lebih 3 tahun? 2 tahun lebih Rasa-rasa kawasan surau ni dah habis dah kita sujud? Tak ada. Kan? Paling-paling dekat situ, lepas tu ada kat bilik sikit, lepas tu dekat rumah sikit. Kat rumah yang kita duduk 30 tahun tu pun, 40 tahun kita diami rumah kita pun, tak habis ruang rumah tu kita sujud mak. Ni cuba bayangkan disebut oleh para ulama, hebat tak hebat amalan Azazil ni sampaikan tidak ada ruang yang berada di bumi dan di langit menjadi bekas tempat sujud Azazil. Sehingga kan sampaikan tahap mak setiap lapisan langit itu ada panggilan-panggilan hebat yang diberikan oleh penghuni setiap langit tadi kepada Azazil. Masya Allah. Tetapi disebabkan Allah jadikan sebab keingkaran Azazil tadi untuk sujud kepada Adam ni ujian besar. Sebabnya mak kita ni Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Al-Quran tidak dikatakan seseorang itu beriman kecuali diuji. Kita ni nak dikira iman tak iman Allah Ta'ala uji. Bila Allah uji baru kita tahu kita tu beriman ataupun tidak. Kita tu sabar tak sabar Allah uji. Baru boleh dikatakan kita sabar ataupun tidak. Kita tu baik tak baik hubungan kita dengan Allah. Allah uji. Baru boleh kita kata kita ni baik ataupun tidak hubungan kita dengan Allah. Gitu juga Azazil tadi mak. Allah uji dia. Kerana Allah Ta'ala dah tahu. Di sebalik daripada pujian demi pujian tadi. Ada terselit dah mula bercambah ataupun mula berputik. Rasa takabur. Ini sifat makhluk. Manusia tu tak boleh dijulang-julang. Bila dijulang-julang habis. Sebabnya Nabi SAW itu nak menjaga hatinya daripada lahir ataupun berputiknya sifat takabur tadi. Nabi kata apa? Sebesar zarah sifat takabur yang tumbuh dalam hati, maka seseorang itu tidak akan cium bau syurga. Ulama bahas kenapa tak cium bau syurga? Kerana sebesar zarah takabur itu sudah cukup menjadi hijab daripada setiap kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Terhijab. Itu salah satu tanda sifat takabur. Bila orang tegur kita, orang nasihat kita, kita tak terima. Jadi Azazil tu Allah nak zahirkan sifat takabur tadi. Allah uji dia. Dengan Allah perintah untuk sembah tanda hormat kepada Nabi Allah Adam. Dia kata apa? Aku daripada api. Kenapa aku nak sembah Adam daripada tanah? Allah jadikan Adam daripada tanah ada 1001 hikmah. Dan salah satu hikmahnya itulah
Allah nak gambar, nak zahirkan sifat takabur yang ada dalam diri Azazil. Dan akhirnya Allah nyah Azazil tadi daripada syurga dengan Allah tempelkan, Allah berikan gelaran kepada Azazil tadi dengan panggilan iblis. Apa makna iblis, mak? Terputus daripada segala rahmat Allah. Sebabnya gelaran bukan sebarang gelaran, tetapi di sebalik gelaran itu ada gambaran bagaimana penerimaan ataupun situasi Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu ataupun seseorang hamba tadi. Ini berhati-hati. Jadi gelaran yang diberikan kepada mereka yang tidak membayar zakat ni, mak, ketika itu gelaran ini gelaran yang sangat menakutkan. Dan akhirnya yang diusir dan solatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Nabi SAW tutup kata-kata tadi dengan Nabi kata disebabkan dia tak bayar zakat, akhirnya solatnya tidak diterima. Sebagaimana yang kita sebut pada awal-awal tadi, rukun Islam tu dia ada 5. Satu saja tidak dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka akan hancurlah yang bakinya tadi, habis. Jadi kalau katalah dia solat sehebat mana sekalipun, malamnya solat, siangnya solat, solat sunat duha, solat sunat witir, semuanya hebat, tetapi dalam keadaan dia tidak membayar zakat, maka solat-solatnya tadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ada satu riwayat menceritakan bahawa seorang pemuda yang mempunyai raut muka yang agak baik telah masuk ke rumah Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan dia telah memberi salam kepadanya. Ketika itu malaikat maut sedang duduk menghadap Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia di rumahnya. Lalu malaikat itu berkata kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, sesungguhnya umur pemuda ini tinggal 6 hari sahaja lagi untuk aku mengambil nyawanya. Maka Nabi Allah Daud alaihissalam terkejut mendengar kata-kata itu. Kemudian baginda alaihissalam menanti tempoh 6 hari itu sehingga berlanjutanlah 6 bulan berlalu. Namun pemuda itu belum lagi mati. Kemudian malaikat maut datang mengunjungi Nabi Daud alaihissalam selepas 6 bulan. Lalu baginda bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat maut, sesungguhnya engkau telah katakan dahulu umur pemuda itu hanya tinggal 6 hari. Tetapi sekarang ini sudah 6 bulan berlalu, dia belum lagi mati. Lalu malaikat itu menjelaskan kepada Nabi Daud alaihissalam, pemuda itu ketika keluar daripada rumahmu dahulu, ia telah bertemu dengan seorang fakir, lalu diberikan kepadanya sedekah. Dengan itu aku tuliskan baginya umurnya yang 6 hari itu menjadi 60 tahun. Aku tidak akan mengambil nyawanya kecuali selepas daripada itu. Jadi diceritakan bagaimana satu hari, mak, seorang lelaki masuk ke dalam rumah Nabi Allah Daud. Dia datang ziarah Nabi Allah Daud alaihissalam. Ketika itu malaikat maut ada bersama dengan Nabi Allah Daud. Dan Nabi Allah Daud diberitahu oleh malaikat bahawa lelaki ni dia boleh hidup 6 hari je lagi. Maknanya dia dah mendekati kematian. Jadi Nabi Allah Daud ni menantikan 6 hari untuk melihat lelaki tadi mati. Rupanya sampailah 6 hari, mak, masih lagi lelaki tadi tak mati. Dan bahkan bukan 6 hari, 6 tahun selepas daripada tu pun lelaki tadi masih lagi tak mati. Sehingga kan malaikat maut datang sekian kalinya kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan Nabi Allah Daud bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kenapa lelaki ni masih lagi tak mati? Sedangkan satu ketika dahulu kau katakan kepadaku lelaki itu tinggal lagi 6 hari untuk kematiannya. Lalu malaikat maut kata, wahai Daud, ketika dia keluar daripada rumah engkau, dia bertemu dengan seorang fakir, maka diberikan sedekah kepada fakir tadi. Dengan baki 6 hari tadi, ku gantikan dengan 60 tahun. Disebabkan dia bersedekah. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Orang yang bersedekah ni, mak, memudahkan urusan orang, maka Allah akan panjangkan usianya. Itu dia. Panjang usia ni ada 2 makna ulama sebut. Pertama, panjang usia dengan makna hakiki, iaitu memang dipanjangkan usianya lagi. Yang kedua, mak, dengan makna majazi. Apa makna maksud majazi? Iaitu usianya tetap, kalau katalah 60 tahun lah usianya, tetapi isi kandungan kebaikan dalam usianya tadi melampaui daripada 60 tahun. Macam contoh
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mak dia hidup hanya 43 tahun. Ada riwayat kata 46 tahun. Pendek tak? Pendek. 43 tahun, 46 tahun usia dia. Kemudian meninggal. Tapi mak, usia dia usia yang barakah, walaupun 43 tahun usia dia, tetapi dia telah meninggalkan satu gudang ilmu yang sangat berharga kepada seluruh umat Islam. Cuba bayangkan kitab dia. Tak payah kata kitab yang lain mak. Kitab hadis 40 tu saja. Hadis 40 tu saja. Siapa yang tak pernah baca hadis 40? Siapa yang tak pernah tahu tentang hadis 40? Tak ada. Barakah tak barakah ilmu yang Allah berikan kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walaupun usianya hanya sekadar 40 tahun, tetapi memberi impak yang besar kepada agama yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi, hasil usia yang barakah. Ini yang kita nak. Jadi salah satunya selain daripada kita tinggalkan ilmu yang bermanfaat, kita tinggalkan juga sadaqatul jariyah, supaya usia kita tadi sependek mana dan sepanjang mana sekalipun dia mempunyai keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Nabi, kita habiskan sikit lagi. Seterusnya Nabi SAW menyebutkan keburukan orang yang tidak menunaikan zakat dengan sabdanya yang bermaksud, Nabi kata, diturunkan daripada langit setiap hari 72 laknat. Setengah daripadanya diturunkan ke atas orang Yahudi dan Nasrani, iaitu Kristian. Dan selebihnya tinggal itu diturunkan ke atas orang yang tidak memberi zakat. Maka setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya menjadikan tuannya itu keji di sisi Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Sedangkan setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, maka tuannya menjadi kekasih Tuhan yang Maha Pengasih dan terlepas ia daripada api neraka serta dapat memasuki syurga Naim. Setiap harta yang ditunaikan zakatnya itu, apabila tuannya mati, harta itu jatuh ke tangan orang lain yang juga mengeluarkan zakatnya, maka malaikat akan sentiasa mencatat baginya pahala kebajikan sehingga datangnya hari kiamat. Mak, tengok mak, ya Allah. Nabi kata setiap hari mak, Allah akan turunkan 72 laknat. Ada 72 laknat daripada langit diturunkan ke bumi. Lalu sebahagian daripadanya diturunkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan satu bahagian ataupun berbakinya lagi itu akan diturunkan kepada golongan yang tidak membayar zakat. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Khusus mak, cuba bayangkan. Ini satu khususan yang Allah berikan kepada golongan yang tidak membayar zakat. Termasuk dalam golongan yang menerima laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik. Maka setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya menjadi tuannya itu sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak keluarkan zakat itu masuk golongan yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setiap harta yang dikeluarkan zakat pula, maka tuannya akan menjadi kekasih Allah. Sebab apa mak? Sebab apa dia jadi kekasih Allah? Sebab seseorang itu dia takkan mampu menunaikan pensyariatan ataupun perintah Allah dalam melaksanakan zakat ini kecuali hatinya betul-betul baik dengan Allah. Kalau hatinya tak betul-betul baik, maka mana mungkin dia boleh menunaikan zakat. Itu tadi tu mak. Tengok Qarun tadi. Bila Nabi Allah Musa AS datang jumpa Qarun minta keluarkan zakat, apa kata Qarun? Kenapa mesti aku keluarkan zakat? Dia kata, sedangkan hartanya harta aku. Aku yang berusaha untuk mencari harta. Pernah dengar ayat tu mak? Pernah dengar ayat tu? Pernah dengar dalam masyarakat kita hari ini? Ini berlaku mak. Sampaikan tahap dalam rumah tangga sekalipun. Dalam rumah tangga. Pernah seorang kakak mak, dia mengadu dengan saya, ustaz. Dia kata, saya sangat sedih ustaz. Setiap kali saya nak beli barang dapur ustaz, saya bergaduh dengan suami saya. Tapi suami saya bila dia nak beli sport rim kereta, nak beli jam tangan dia, Masya Allah, mudah sangat. Sampai saya cakap, satu hari saya terlepas cakap, bang, awak kalau nak beli sport rim kereta awak mudah. Nak beli jam tangan awak mudah. Tapi nak beli barang dapur, nak beli keperluan anak sekolah kemain susah. Mak dengar dia jawab apa? Sukati aku dah, duit aku yang cari, dia kata. Baik-baik mak, na'udzubillah. Suami macam ni mak, tahuk je orang Kelantan kata. Tahuk apa bah?
Tahu apa, Pak? Ustaz? Tahu. Reject. Reject tak sedap. Tahu apa, Mak? Campak je. Tahu. Campak je, Mak. Ayah simpan dah suami macam ni. Bukan tahu. Tahu ni campak. Cuba bayangkan, Mak. Jangan kata nak bayar zakat. Nak bagi anak makan pun berkira-kira. Sebab harta ni, Mak. Harta ni memang sangat-sangat besar ujian dia. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala perkenalkan Quran. Betul tak Allah kenalkan Quran? Abah ingatkan lagi. Allah kenalkan Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini dia sedemikian kitab yang tidak ada keraguan di dalam kitab dan dia adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Allah Ta'ala kata. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Macam ayat tu, Mak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang telah direzekikan maka sebahagiannya dinafkahkan. Kenapa Allah Ta'ala letakkan itu sebagai ciri-ciri orang bertakwa tadi, Mak? Maknanya bukan satu benda yang mudah, kecuali orang yang betul-betul hatinya sangat dekat dengan Allah. Hati dia sangat dekat Allah, imannya baik dan memang dia memandang betul-betul tawajuh pada Allah, maka ketika itu dia akan mampu untuk melawan nafsu dia, yang mana nafsu tadi menghendaki supaya dijaga, disimpan, dipelihara harta tadi, tapi dikeluarkan juga kerana menunaikan perintah Allah. Itu sebabnya kat sini Nabi kata apa? Orang yang boleh mengeluarkan zakat ni, maka dia adalah kekasih Allah. Dia akan terlepas daripada api neraka serta dapat memasuki syurga Naim. Setiap harta yang ditunaikan zakat itu apabila tuannya mati. Ini yang sangat berharga, Mak. Orang yang ada harta, Nabi kata dia keluarkan zakat, lalu bila ketika dia mati, harta tadi pula, bukan harta yang zakat tadi, harta dia tadi tu. Harta dia tu akan diwarisi oleh orang yang mana dia juga akan keluarkan zakat. Allah akan wariskan harta tersebut kepada orang yang akan mengeluarkan juga zakat. Mafhumnya apa, Mak? Mafhumnya iaitu kalau orang yang tidak keluarkan zakat, lalu dia mati, ditinggalkan harta, harta tu Allah akan wariskan pula kepada orang yang tidak keluarkan zakat juga. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau katalah Allah wariskan kepada orang yang keluarkan zakat juga, mana yang mati tadi dapat pahala tak, Mak? Dapat pahala. Sampai bila? Sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Maknanya atuk dia pembayar zakat, dia mati, tinggalkan harta pada anak. Anak bayar zakat, atuk dapat pahala tak? Dapat, sebab harta atuk. Kemudian anak tadi pula mati tinggalkan anak. Dalam keadaan anak tadi yang mati tu, dia bayar zakat, maka harta waris tadi akan diwarisi oleh anak yang juga akan bayar zakat. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Pahala tadi terus berjalan kepada atuk yang menjadi punca harta tadi. Kalau katalah tak bayar zakat pula. Cuba bayangkan dia tak bayar zakat, Mak. Lepas tu dia tinggalkan harta tadi diwariskan kepada orang yang tak bayar zakat juga. Maka dosa tu juga tetap akan dapat pada si punca tadi. Na'udzubillah min zalik. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Berapa banyak dosa tu, Mak? Na'udzubillah min zalik. Ni yang dikatakan sadaqatul jariyah. Iaitu sedekah yang terus berjalan mengalir, bukan hanya kebaikan, bahkan sampaikan keburukan dan maksiat. Tiada seorang pun daripada hamba Allah yang memberi zakat hartanya dengan rela hati, melainkan datang pada hari kiamat satu tali daripada cahaya pada tengkuknya yang menerangi sekalian orang mukmin pada hari kiamat di atas titian sirat. Lalu mereka bersamanya ke dalam syurga. Sebaliknya tidak ada seorang pun daripada hamba Allah yang tidak memberi zakat hartanya, melainkan hartanya itu datang pada hari kiamat menjadi satu rantai daripada rantai api neraka Allah SWT pada tengkuknya. Jikalau digugurkan rantai itu ke dalam syurga, ke dunia, nescaya hangus segala laut dan darat. Wahai Tuhanku, selamatkan dan lepaskanlah kami daripada keadaan demikian itu. Syekh gambarkan bagaimana keadaan orang bayar zakat besok ke akhirat. Allah akan pakaikan rantai yang sangat bercahaya pada leher orang yang bayar zakat, sehinggakan cahaya itu menjadi penyuluh kepada orang-orang lain yang beriman untuk meniti sirat dalam keadaan gelap. Cahaya tadi, Mak. Jadi orang lain akan mengimpit dia dan ikut dia meniti sirat tadi, Mak.
Disebabkan rantai yang bercahar atas sebab dia membayar zakat. Begitu juga orang yang tak bayar zakat pula, Allah akan pakaikan juga rantai, yang mana rantai tadi dibuat daripada neraka. Kalau katalah rantai tadi jatuh ke atas dunia, maka akan hancur dan lenyaplah segala isi dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya-Allah. Jadi itu sebab satu peringatan yang sangat jelas daripada Allah dan juga daripada Nabi tentang permasalahan bayar zakat. Jadi perlu kita lihat. Ini bukan zakat fitrah je mak. Zakat harta, zakat simpanan, zakat pelaburan. Itu semua sekali tu. Jadi kalau ada masa, cuba tanya, detailkan balik kepada ustaz-ustaz yang datang, minta dia detailkan apa benda-benda ataupun perkara-perkara yang diwajibkan zakat, supaya kita boleh tengok balik apa yang ada pada kita, supaya kita keluarkan zakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada kebaikan, ada manfaat. Semoga Allah Taala berikan kita kefahaman yang baik, taufik hidayah inayah, pimpinan daripada Allah, pasangan, anak keturunan kita, semoga sama-sama kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi baik di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq.